Azim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'u qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuunahum bainahum illa nazalas alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafazhumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati pengerusi surau, pengerusi Masjid Jami' Kampung Jeram, tepi ke tengah ke tepi Kampung Jeram Masjid. Ini pertama kali saya duduk kat sini. Rasanya lah. Dulu masa sekolah menengah biasa juga berlegar-legar di masjid ini sahabat saya Ustaz Rashidin. Dan alhamdulillah kini berkongsi kuliah insya-Allah. Yang dihormati tuan imam kita, pada malam ni ramai imam. Ada 9 orang imam kat sini. Semua kawan-kawan kita alhamdulillah. Pak Bilal serta hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Ta'ala dapat kita bersua bermula dengan berbuka puasa. Hari ini saya agak mengah sedikit. Asal hari ini bantai nasi bukhari kambing. Nasi bukhari kambing yang dalamnya ada kambing lah. Kambing yang banyak. Ada nasi bukhari kambing tak berapa nak ada. Yang ni kambing punya banyak. Makan nasi bukhari kena dengan air sirap Bandung pula tu. Badanyut kepala ni rasanya macam alamak rasa nak terlalok sedikit ni. Ini macam mana nak berkuliah ni. Sebab jarang menemukan makanan sesedap inilah sampai 17 Ramadan ni. Sebelum ni makan biasa-biasalah. Tiba-tiba hari ni makan special. Saya bila makan nasi bukhari kambing tadi, saya teringat ketika mana saya kat Jordan makan bersama dengan Pak Arab, tapi makan sedulang. Punyalah banyak nasi penuh sedulang. Kepala kambing setongkol kat situ. Makan sedulang dalam sekitar 3-4 orang dalam hati. Habis ke ni? Kita dah jadi risau. Rupanya budaya Arab memang kita makan tak kasih habis. Kalau kita makan dia habis, jadi satu aib padanya. Rupanya kita makan, saya pun makan, ini tak habis. Nak cakap dengan dia ni membazir, payah pula kan. Rupanya memang bakinya dia dah siapkan untuk bini dan anak-anaknya makan bekas baki kita, dipitin macam itu. Yang saya tak boleh lupakan ketika mana makan, dia bagi segelas air, nampak putih macam cantik je. Kita rasa macam air soya Rupanya air laban, air susu masam.
Duk telan, alamak ai. Saya dengan kawan boleh lagi, saya tak habis ni. Saya ambil air tu, tuang tempat lain, tuang tempat gelas yang penuh tu kan, dah tinggal sikit kan. Wah, kononnya dah habis lah. Pak Arab punya suka, dia tambah lagi penuh lagi. Itu kenangan tak dapat dilupakan. Makan nasi, masa tu nasi Arab maklubah kambing. Dia nasi Arab maklubah hanya ada kat Jordan je, kat Mesir tak ada lah. Itu sebab kalau nak jumpa nasi Arab maklubah ni, pergi kat Johor, sahabat saya Ustaz Zurahim, nasi Arab Al-Hanin, antara yang terbaik lah nasi Arab maklubah dia tu menjadi. Bini saya ni pun pernah berguru dengan makcik Arab pun jadi jugalah. Pernah kawan-kawan ada usrah datang kat rumah saya minta bini saya masak nasi Arab maklubah. Licin tak cukup. Ini macam dia orang ada ura-ura nak buat lagi lah, tapi orang rumah tak larat. Sedang apa, dalam keadaan sedang hari, sedang jaga hari, apa nama istilahnya? Dalam hari. Dah lama tak guna istilah dalam hari. Al-maklumlah, dah lama tak dapat baby, setelah mana 16 tahun hari ni dapat. Tetapi satu kekuatan juga ada baby kecil ni. Kita risau, kita rungsing macam mana pun, kita masalah besar macam mana, balik rumah tengok muka baby, hilang segala-galanya. Kalau tuan nak bilik macam gitu, kena buat baby lagi lah. Kalau bini kita tak berapa nak larat, itu mudah aja, tambah kelang lagi insya-Allah. Bukan tak boleh, boleh. Baiklah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersantai-santailah dalam keadaan saya pun mengah ni. Makan kambing tapi tak, insya-Allah. Tu sebab orang Arab ni kalau kita lihat, dia tak berapa nak kena darah tinggi, kencing manis lah. Saya rasa mungkin dia banyak minum laban tu lah, laban duk telan. Tu sebab dia suruh saya minum habis sebab kambing. Kita tak berapa nak suka. Rupanya baru kaedah kalau kita nak elakkan darah tinggi ke, makan kambing pening kepala, makan laban. Tu je. Baiklah, insya-Allah pada malam ini berbetulan kita masuk ke tanggal 17 Ramadan. Satu tarikh yang teramat penting lah untuk kita. Kalau negeri lain esok dah cuti, kita kat Johor ni tak cuti, pasal kita pilih tarikh 1 Muharram. Rasanya kat Selangor cuti bersempena tentang nuzul Quran. Nuzul Quran, penurunan Al-Quran. InsyaAllah pada malam ini kita nak berkongsi berkaitan tentang peristiwa nuzul Quran yang berlaku pada 17 Ramadan, walaupun di sana ada perbahasan di kalangan ulama macam-macam. Dia letakkan tarikh, ada mengatakan tarikh 27 Ramadan, ada 24 Ramadan dan sebagainya. Jadi insya-Allah masyarakat kita hari ini pilih 17 Ramadan untuk sama-sama kita nak meraihkan satu bentuk perayaan nuzul Quran. Bila kita menyebut akan Al-Quran ini satu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, bahkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab kalau kita perlihatkan malaikat Allah Jibril dilantik menjadi ketua segala malaikat. Pasal apa? Pasal Al-Quran. Kerana malaikat Allah Jibril lah yang bawa Al-Quran. Allah Ta'ala letakkan Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diletakkan ke Luh Mahfuz. Ini sekaligus dia ada 3 peringkat. Salasu tanzilat, ada 3 peringkat penurunan Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diletakkan sekaligus di Luh Mahfuz. Dan daripada Luh Mahfuz, malaikat Allah Jibril bawa Al-Quran ini sekaligus ke Baitul Izzah. Yang ni yang berlaku pada tanggal malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar, daripada Luh Mahfuz dibawa ke Baitul Izzah, itu berlaku pada malam Lailatul Qadar. Dan daripada Baitul Izzah ke langit dunia,
Baitul Izzah ke langit dunia pun dikatakan berlaku pada malam Lailatul Qadar. Dan daripada langit dunia ni, yang malaikat Allah Jibril bawa ke dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang berlaku pada tanggal 17 Ramadan. Itu yang kita nak faham. Sebab terkadang kita tanya, Ustaz, kan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, kenapa pula kita nak sambut nuzul Quran pada 17 Ramadan? 17 Ramadan permulaan Nabi menerima wahyu. Malaikat Allah Jibril permulaan mendatangkan wahyu kepada Rasulullah pada tanggal 17 Ramadan ketika mana Nabi berada di Gua Hira. Maka asbab Al-Quran lah Allah Ta'ala berikan kepada malaikat Allah Jibril ini, ketua segala malaikat, kerana dia yang bawa Al-Quran. Begitu juga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah ini Sayyidul Anbiya, ketua ataupun penghulu segala nabi dan rasul. Disebabkan Nabi terima Al-Quran, Nabi menjadi Nabi yang terakhir, yang paling dimuliakan daripada Nabi-Nabi yang lain. Allah Ta'ala berikan kemuliaan disebabkan Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Bahkan kita selaku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat tampiasnya. Makanya kita menjadi umat yang terbaik daripada umat-umat yang terdahulu pasal kita dapat Al-Quran. Itu nikmat, tuan-tuan. Maknanya kita akan masuk syurga mendahului, bahkan Nabi-Nabi sebelum ini mendahului umat-umat yang sebelum ini. Nikmat. Begitu juga Allah Ta'ala muliakan bulan Ramadan, Sayyidul Syuhur, menjadi penghulu segala bulan, kerana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Itu hebat. Begitu juga satu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar menjadi malam yang terbaik daripada malam-malam yang lain, disebabkan Al-Quran. Maknanya nikmat yang kita kecapi pada hari ini adalah Al-Quran. Baiklah, pada malam ini kita nak berkongsi tentang nuzul Quran, penurunan Al-Quran, yang disebutkan pada tanggal 17 Ramadan Nabi menerima wahyu pertama ketika mana baginda berada di Gua Hira. Tuan-tuan, bukan sekadar Al-Quran saja diturunkan dalam bulan Ramadan, bahkan disebutkan dalam hadis, bahkan Suhuf Ibrahim, Suhuf Ibrahim pun diturunkan pada awal bulan Ramadan. Begitu juga dengan kitab Taurat, yang disebutkan kitab Taurat diturunkan lisittin minan Ramadan, pada hari yang ke-6 bulan Ramadan, kitab Taurat. Begitu juga dengan kitab Injil, unzilat diturunkan salah satu asyra pada hari yang ke-13 minan Ramadan. Begitu juga dengan kitab Zabur pun diturunkan pada bulan Ramadan. Bila? Pada tanggal 18 Ramadan. Begitu juga dengan Al-Quran, maknanya istimewa bulan Ramadan. Baiklah, kita nak menceritakan, nak mendapat manfaat daripada Ramadan tu sendiri. Itu sebab Rasulullah nyatakan dalam satu hadis, innal jannata mushtaqatun, sesungguhnya syurga Allah Subhanahu wa taala ini merindui ila arba'atu nafar, kepada 4 golongan manusia. Rupanya syurga rindu pada kita, tuan-tuan. Rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, kata Rasulullah, rindu kepada golongan manusia yang disebutkan talil Quran, orang yang sentiasa membaca Al-Quran. Masya Allah, hebat. Orang yang baca Quran ni dia ada identiti tersendiri. Itu sebab Al-Quran ini boleh menjadi pembela kita, syafaat untuk kita. Bahkan Al-Quran mohon kepada Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada kita. Sebab Rasulullah mengatakan as-siyam wal Quran, puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada hamba ni. Itu nikmat. Baiklah, kita nak menceritakan tentang permulaan penurunan Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi berada di Gua Hira.
Dikatakan sebelum Nabi menerima wahyu, Nabi berhalwat, bertahanus di Gua Hira. Siapa kat sini pernah panjat Gua Hira? Ada? Tak pernah panjat? Biasa kalau kita pergi ke sana, ramai orang kita, orang Melayu ni suka panjat. Biasanya mereka pilih waktu pagi-pagi je. Jemaah lah ustaz, jomlah ustaz panjat bukit bukit apa tu, Gua Hira. Kita pun letih juga lah. Habis nak meraihkan, jom kita panjat je lah. Bila dah panjat seronok sampai sana. Kita membayangkan ketika mana Nabi berhalwat, bila kita duduk betul-betul mata kita ini tertumpu di Kaabah, nampak Kaabah, nampak sekitar Mekah. Itu yang dikatakan ketika mana pada tanggal 17 Ramadan, ketika mana Nabi berhalwah, bertahanus di Gua Hira, di Jabal Nur, Nabi didatangi sesusuk tubuh berpakaian putih yang dikatakan dia datang dengan keadaan membawa satu kotak yang disaluti dengan sutera. Di dalam kotak tu macam ada buku. Maka dia datang dan terus peluk ke atas baginda Rasulullah SAW, peluk dengan satu pelukan yang kuat sampai Nabi merasakan seolah-olah nyawa Nabi ni nak melayanglah, sesak nafas. Diperintahkan kepada kami, Iqra', bacalah. Nabi katakan, Nabi qari, aku tak mampu nak baca. Aku tak mampu nak baca. Dipeluk lagi kuat daripada pelukan yang pertama. Nabi merasakan hampir Nabi nak mati. Kuat pelukannya. Kemudian dilepaskan. Dikatakan kepada Nabi, Iqra', baca kamu. Sekali lagi Nabi mengatakan, Nabi qari, aku tak boleh baca. Bila Nabi katakan sebegitu, dia datang dan peluk kali ini lagi satu pelukan yang begitu kuat. Itu antara tanda akrabnya. Akhirnya Nabi ni akrab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak cari kawan, sekali-sekali suruh dia peluk kita belakang ni kuat-kuat. Baru dia ada aura sentuhan tu. Ada aura sentuhan. Biasa orang yang sakit tulang belakang kan peluk grup tu yang show tu. Baiklah. Awang tahu macam biasa buat je. Biasa kalau kita gunting rambut kat tempat India tu, bukan dia peluk badan, tengkuk kita ni dia pusing, krung. Dalam hati, habis mati aku tangkal leher ni. Lepas tu tak boleh nak gunting rambut dengan India ni. Dia pakai tarik-tarik je kepala kita ni. Baiklah. Maka kemudian malaikat Allah Jibril pun bacakan suratul Alaq ayat 1 sampai 5. Waktu itulah tiba-tiba dia menghilangkan diri. Nabi dalam keadaan kegerunan, ketakutan, takut yang amat sangat. Tiba-tiba bayangkan satu gua yang tinggi yang tak mampu dipanjat oleh orang lah, tak ada asbab orang nak panjat, tiba-tiba dipeluk. Nabi dalam keadaan ketakutan. Nabi manusia biasa. Maka Nabi pun turun dengan satu pun begitu laju yang amat sangat, dalam keadaan Nabi menggeletar takut. Nabi manusia biasa. Bila sampai Nabi ke dataran, sekali lagi Nabi diperlihatkan malaikat Allah Jibril memanggil Nabi, tetapi pada kali ini dengan rupa paras yang asal. Maknanya ada 6 sayap. Bila Nabi pandang ke atas, dipenuhi dengan sayap. Pandang ke timur, pandang ke barat, penuh dengan sayap, 600 sayap. Nabi ni 2 kali pernah nampak malaikat Allah Jibril ni dalam keadaan rupa asal. Pertama ketika mana Mi'raj Nabi, ketika mana Nabi nak masuk ke Sidratul Muntaha. Waktu itulah malaikat Allah Jibril berubah menjadi rupa asal, tetapi malaikat Allah Jibril tak dapat nak ikut Nabi. Nabi katakan, pasal apa engkau tak ikut aku sekali? Kata malaikat Allah Jibril, la tahraktu, kalau aku naik walaupun sejengkal maka aku. Itu ini pertama. Yang kedua ni lah peristiwa nuzul Quran. Maka malaikat Allah Jibril mengatakan kepada Nabi, engkaulah Rasulullah, aku ni Jibril. Engkau Rasulullah, aku Jibril, sebanyak 3 kali. Nabi pun melarikan diri.
dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan cemas, dalam keadaan menggigil, bergegas Nabi ketuk pintu rumahnya dalam keadaan isterinya Sayyidatina Khadijah duk buka dalam keadaan Nabi menggigil ketakutan. Hebatnya seorang isteri. Nabi ni begitu tenang. Bila melihat suaminya dalam keadaan ketakutan, dia bawa Nabi, dibaringkan Nabi. Dia tak cemaskan Nabi kan, tenang kan. Bini kita macam tuan-tuan, kalau kita balik lewat sikit dalam keadaan cemas, macam kena bibil dulu, dah tua-tua menggatal balik lewat. Itu kalau bini kita. Tetapi Sayyidatina Khadijah tenang, tak cakap apa-apa, bawa Nabi, letak kat katil. Nabi kesejukan, zammiluni, selimutkan aku, maka diselimutkan. Sepatah pun tak tanya. Dia tak nak ganggu dalam keadaan Nabi ni ketakutan, cemas. Dia tunggu Nabi tenang. Bila Nabi dah tenang, agak-agak okey, Nabi dah boleh bangun, diberikan Nabi air, barulah ditanya apa yang berlaku. Nabi pun duk ceritakan akan nasib yang ditimpa kepada Nabi, habis lagu. Tetapi Khadijah ni seorang wanita yang terbaik. Yang disebutkan zatu imra'atin jaridatun zatun nasabin wa jamalin wa akhlaqin, segala-galanya cuma ada pada Khadijah ni, seorang wanita yang begitu hebat. Bila Nabi luahkan dalam keadaan apa yang berlaku ke atasnya, dengan tenang diberikan motivasi kepada Nabi. Apa dikatakan? Kalla, jangan begitu ya Rasulullah, absyir, bergembiralah kamu. Dalam keadaan Nabi ni ketakutan, dalam keadaan cemas tak habis, absyir, bergembiralah wahai suamiku, wahai Rasulullah. Fa wallahi, demi Allah, la yuhzikallah abadan, Allah Ta'ala tak akan menginyaya ke atas engkau sampai bila-bila, tak akan berlaku. Dia tahu sifat akhlak suaminya. Macam kita kan, bini kita tahu kita ni macam mana kan. Tak kira lah kalau kita ni Pak Ustaz yang cakap hebat, serban pun hebat, tapi isteri kita yang tahu perangai kita. Itu sebab saya terkadang nak bawa bini, bawa kuliah tu macam segan sikit lah kan. Dia tahu perangai kita kan. Bini kita ada jenis kawan-kawan suka bawa bini, bawa anak. Saya santainya lah, kalau dia tak ikut pun tak apa. Baiklah, maka Allah Ta'ala tak akan menginyaya ke atas engkau wahai suamiku sampai bila-bila. Kerana apa? Innaka la tasilur rahim, kerana engkau ini teramat-amat menjaga silaturahim. Nabi ini seorang susuk tubuh manusia teramat-amat menjaga silaturahim. Itu sebab kalau kita mengamati akan hadis qudsi yang disebutkan oleh Nabi tentang 4 golongan manusia yang tidak berhak sama sekali untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Ada 4 golongan manusia yang tidak berhak sama sekali untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Antara 4 tu 2 yang berhubung kait tentang silaturahim. Ini disebut dalam satu hadis qudsi yang menceritakan fa idza tala'al fajr, apabila dekat-dekat nak terbit fajar, pada malam tu malam Lailatul Qadar lah, yang mana Allah Ta'ala perintahkan sekalian malaikat yang ada, bila menjelangnya malam Lailatul Qadar, sekalian malaikat ni akan turun nak pergi mana? Akan berdamping dengan orang-orang beriman, berdamping dengan orang-orang beriman. Sama ada kita membaca Al-Quran, kita isi malam Lailatul Qadar dengan berzikir, berselawat, kita isi dengan solat-solat sunat, kita isi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya kita didampingi oleh para malaikat yang Allah Ta'ala perintahkan. Malaikat duk turun. Maka bila sampai masanya dekat-dekat nak terbit fajar, Allah Ta'ala perintahkan malaikat Allah Jibril untuk panggil semula sekalian malaikat. Apa kata malaikat Allah Jibril? Ya ma'syaral malaikah, wahai sekalian malaikat, Ar-Rahil, naiklah kamu ke atas. Naiklah kamu ke atas. Perintahkan naik ke atas pasal masa dah time.
dah tiba masanya untuk dia diperintahkan untuk naik semula ke langit. Sedangkan pada ketika itu para malaikat Allah Ta'ala ini sedang menikmati suasana yang teramat istimewa bersama dengan orang-orang beriman, mengaminkan doa-doa kita, mendampingi kita dengan kita menghidupkan apa jua amal ibadah yang kita hidupkan pada malam Lailatul Qadar. Bila dipanggil, malaikat Allah Ta'ala ini rasa macam berat sangat nak naik, pasal seronok sangat berdamping dengan orang-orang beriman. Sampai tahap malaikat mengatakan, ma sana'allahu ta'ala minal mu'minin min ummati Muhammad. Takkan kami nak biarkan umat Muhammad sebegitu saja dalam keadaan dia ini beribadah, dia nak meminta. Takkan kami nak biarkan sebegitu saja. Malaikat kata, maknanya dia beratnya dia nak naik ke atas, seronoknya berdamping dengan kita selaku dengan orang-orang beriman. Maka kata malaikat Allah Jibril, naik. Innallaha ta'ala nazara alaihim, sesungguhnya Allah Ta'ala melihat ke atas mereka. Tak apa, biarkan Allah Ta'ala melihat ke atas mereka. Wa afa anhum wa ghafara lahum, dan mengampunkan kepada mereka dan memaafkan ke atas mereka pada malam ini. Illa arba', kecuali 4 golongan manusia yang tidak berhak sama sekali untuk mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya sepanjang dia beribadah pada malam Lailatul Qadar, bila dia ini terlibat dengan 4 golongan manusia ini, maka dia tidak berhak untuk sama sekali mendapat pengampunan, bahkan ibadahnya tak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini iaitu golongan yang disebutkan mudminul khamri. Kalau dimaknakan mudminul khamri ni dimaknakan peminum arak. Orang yang meminum arak tanpa taubat, peminum tegar. Walaupun ada pandangan di kalangan ulama, mudminul khamri ini boleh diartikan orang-orang yang terlibat dengan arak. Antaranya 10 yang disebutkan oleh Nabi laknatullah asyara, ada 10 yang dilaknat oleh Nabi berkaitan tentang arak. Yang pertama kata Nabi, yang pertama kata Nabi, antaranya dah tentunya orang yang minum arak, syarib, orang yang minum arak. Lagi orang yang minta, orang yang tuangkan arak pun sakihwa, orang yang tuang arak. Orang yang hamil, orang yang bawa arak. Orang yang mahmul ilai, orang yang minta dibawa arak. Orang yang ba'iuha, orang yang beli arak. Orang yang minta dibeli arak. Penjual arak pun termasuk orang yang minta dijual. Aklu samaniha, orang yang bekerja dapat gaji kerana arak. Dia ada 10. Itu yang kalau kita perlihatkan, terkadang terkena kepada kita tuan-tuan, berkaitan arak. Mujur Kak Mo ni tuan-tuan tak ada kilang arak. Kalau Kak Mo ada kilang arak, Allah pisau. Silat-silat ramai anak-anak kita bekerja di sektor kilang arak. Kilang arak terbesar di mana? Di Selangor sana, Kasbek. Ada sahabat saya ceritakan, kilang arak tu yang besar itu ada manager unit tertentu. Kebanyakan manager adalah orang-orang Melayu. Bayangkan orang Melayu, bagaimana dia mencelakakan ke atas keluarganya dengan arak. Berapa keturunan malang tuan-tuan orang yang terlibat dengan arak. Sampai dia tersebutkan aklu samaniha, orang yang dapat gaji kerana arak, dapat upah disebabkan arak. Contohnya lah Ustaz Hafiz kan, dia ada pakar dalam repair elektrik lah. Maka kilang Kasbek pun panggil dia bagi upah 3 kali ganda. Cuma betulkan lampu, betulkan kipas, tukarkan pelang, apa kan, tu je. Dapat upah pun dikatakan mudminul khamri. Orang duk kerja bersihkan rumput kilang arak, duk bersihkan longkang, cleaner yang bersihkan tandas pun dikatakan mudminul khamri. Dia dapat upah daripada arak.
Hatta yang paling dekat dengan kita, anak-anak kita yang hari ini bekerja dalam sektor cashier lah, cashier. Mungkin kalau kerja di pasaraya besar ni mungkin boleh dielakkan lagi lah. Kalau kerja di 7-Eleven kan contohnya kan kecil. Kita tengok kat 7-Eleven kat mall ni, kebanyakan yang pekerja, yang cashiernya anak-anak perempuan kita yang lepasan SPM, perempuan. Kita tengok macam standard pakaiannya kemas, tetapi melibatkan mudminul khamri, arak. Pasal apa? Bila datang orang yang bukan Islam, contohnya India mabuk datang, diangkat satu tabak arak, letakkan meja kaunter, nak beli nak bayar. Anak kita duk kira-kira, okey semuanya 200. Mudminul khamri, upah gaji yang didapat kemudian bagi kepada mak bapak. Mak bapak tahu tentang tu pun dikatakan mudminul khamri. Gerun tuan-tuan, tentang arak Allah Ta'ala tak akan lihat, tak akan pandang apa jua amal ibadah tu. Sebab setiap kali kalau saya pergi ke 7-Eleven, saya akan nasihatkan ke anak-anak kita ni, dik kalau boleh kerja lain lah, banyak tempat lain. Tapi dia rasa apa salah saya kerja kat sini. Kita nak cakap cerita panjang pun dia pun tak berapa nak faham sangat kan. Saya teringat ada sahabat saya lah, kawan saya, dia kena panggil lah untuk beri tazkirah sebelum tazkirah iftar, sebelum berbuka puasa. Yang mana dia punya orang yang dia kalangan staff kelang arak. Staff kelang arak rupanya ramai. Dia buat di satu tempat, semua staff kelang arak. Dia kena berbuka di sana, sebelum berbuka dia kena bagi tazkirah. Jadi dia asalnya berat. Bayangkan nak ceramah jadi susah. Tetapi dia punya manajernya datang jemput kat rumah. Datang jemput. Naik kereta mahal. Sampai tengok ramai kan. Dia pun dah dimaklumkan kan, banyak staff kasbek lah, kelang-kelang Arab. Dia nak bagi tazkirah pun macam berat. Dia tukar taktik, kali ini dia buat konsep bersoal jawab. Lagi mudah kan soal jawab. Maka soalan pun datang, ustaz nak tanya apa hukum kami kerja di kelang arak. Soalan tu memang dinanti-nantikan. Ibarat macam main takraw bola tanggung lah. Memang gulung terus lah. Dapat. Dia pun cerita pangpung satu. Selesai berbuka puasa, dia ni makan seorang-seorang, tak diindahkan. Balik pun seorang-seorang. Awal tadi jemput, punyalah baik, ditinggalkan. Ni pengalaman kawan saya duk ceritakan. Rupanya orang yang terlibat dengan arak ni, kalau tak hati mereka ni keras untuk dirubah, kecuali kalau Allah Ta'ala jentik hati mereka. Yang pertama mudminul khamri, yang kedua kata Nabi akul walidain, anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Ini pun berat juga. Yang bunyi dung-dung tu apa? Masuk azan biasanya kena berhenti ke apa ni? Biasa azan kuliah maghrib kan sambung lagi kan, ni tak ada biasa sambung sampai pukul 9. Melampau no. Cuma kalau saya ada kat Batu Pahat, kat Surau Tongkang, pukul 9 kuliahnya. 9 baru qomat untuk solat isyak. Dahsyat sana habiskan keempat Pak Imam kita pun dia nak balik kat surau dia tu jadi Pak Imam Saya sangkakan Pak Imam yang ada ni dia dah balik dah, rupanya melekat juga kat sini habiskan sikit Yang kedua tadi akul walidain, anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Yang ketiga qati' rahim, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Tu yang Khadijah katakan innaka latasrahim, engkau ni seorang manusia yang suka akan silaturahim. Itu yang Nabi sebutkan orang yang memutuskan silaturahim. Dan keempat Nabi sebutkan al-musyahin. Bila Nabi sebutkan al-musyahin, sahabat ni macam tak berapa nak clear musyahin tu apa benda. Sahabat pun tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma huwa musyahin, apakah itu musyahin? Nabi pun katakan musyahin itu al-masarim,
Bila Nabi sebutkan al-masarim, sahabat pun macam tak jelas, tak clear, macam tak detail. Ya Rasulullah, detailkan balik apa itu masarim. Maka Nabi pun memaknakan al-musyahin dan musarim itu alladhi la tatakallamu akhahu fawqa salasata ayyam. Di kalangan saudara se-Islam yang tidak bertegur siapa akan saudaranya Islam yang lain melepasi 3 hari. Itu yang dimaknakan al-musarim. Itu sebab hari ini kita jadikan satu bentuk persiapan. Tak lama lagi kita nak masuk 10 malam terakhir. Kita clearkan 4 golongan. Yang pertama, na'udzubillah lah, kita terelak daripada mudminul khamri. Yang kedua, akul walidain. Ni kita kena berjaga-jaga. Yang ketiga, qati'ur rahim. Yang keempat, alladzi la tatakallamu akhahu fawqa salasata ayyam. Di kalangan saudara se-Islam yang menyimpan kebencian, simpan dendam, simpan sakit hati kepada saudara se-Islamnya melebihi 3 hari. Macam kita duk renung-renung lah. Untuk saya renung juga, dan kita ada yang semua, ada tak kita terlibat dengan sifat tersebut. Mudah-mudahan kita diajari untuk kita nak mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Tak habis kita punya nuzul Quran, dah azan. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.